Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita ambil sikit masa untuk sharekan dulu majlis kita pada pagi ini supaya sahabat-sahabat kita dapat sama-sama kita insyaAllah. Dan sementara kita nantikan sahabat-sahabat kita masuk join majlis kita, kapsul Syama'il kita pada pagi ini, kita isikan dengan kita bersalawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Mudah-mudahan pagi kita akan sentiasa mendapatkan rahmat, berkat, mahabbah, kasih sayang daripada Allah Ta'ala kepada kita, dengan kasihnya kita kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala dapat sama-sama kita lagi pada pagi ini menyambung kapsul Syama'il kita. Hari ini kita masuk bab yang baru. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum pada yang baru masuk sama-sama dengan kita, yang mengucapkan salam pada saya di ruangan komen. Saya jawab salamnya semua dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Basitah, Kak Siti Hajar, Kak Siti Mahawa dan juga Kak Norizah. Mudah-mudahan sentiasa kita dirahmati Allah insya-Allah. Baik. Jadi kita masuk bab yang ketujuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Babu ma jaa fi kuhli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang kuhul, celak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pakai celak. Jadi bila Nabi pakai celak, apa tujuan pakai celak? Ni kita tengok pada hari ini. Simple saja bab ni, kita habiskan satu bab lah bacaan hadis kita pada pagi ini insya-Allah. Celak ini dikenakan pada bahagian mata. Celak biasa orang pakai di mata lah. Sebelum ni kita tengok inai dipakai di rambut. Celak pula dipakai di bahagian mata. Dia jadi satu perhiasan lah kepada mata. Dan nanti kita akan tengok bagi orang lelaki pula, celak yang macam mana yang dia akan pakai dan untuk tujuan apa. Kalau bagi orang perempuan, celak ni adalah perhiasan bagi mata. Dan pada mata itu ada satu
unsur kecantikan pada diri seseorang. Kerana dalam satu hadis Nabi SAW pernah bersabda kepada sahabat yang nak meminang kepada seorang wanita, maka Nabi sabdakan apa? Unzur ilaiha, unzur ilaiha, pi tengok dia. Pi tengok di situ, kata ulama adalah pi tengok mata dia, pi tengok tangan dia. Kenapa dua itu? Ada tanda-tanda pada kecantikan dan juga kesuburan. Pada mata itu boleh dilihat akan kecantikan, dan pada tangan boleh dilihat akan kesuburan seseorang wanita. Maka Nabi suruh pergi tengok, unzur ilaiha fa inna fi a'yunil ansari syai', kata Nabi. Sesungguhnya pada mata orang-orang Ansar ni ada sesuatu, ada kecantikan lah. Kenapa Nabi suruh tengok? Supaya pernikahan itu akan berkekalan. Kita pepatah Melayu pun katakan, dari mata turun ke hati. Kan mata bertentang mata. Kan mata bertentang mata itu hati berbicara. Mulut terkunci. Amboi. Berpuisi pula pagi ni. Puisi cinta. Kan mata bertentang mata, mulut tak cakap apa-apa, hati connect dengan hati. Bersambung antara hati dengan hati. Maka pada mata itu ada sesuatu. Maka dihiaskan mata itu dengan memakai sesuatu yang dinamakan celak. Jadi Nabi pakai celak. Bekas celak Nabi itu ada, bahkan masih disimpan pada athar ataupun khazanah-khazanah baginda Rasul SAW di sebahagian tempat, di muzium-muzium di Turki ataupun di Mesir dan sebagainya. Masih ada lagi disimpan akan bekas celak baginda Rasul SAW. Baik, kita baca hadisnya. وبه إليه قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن عباد بن منصور عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. Daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bercelaklah kalian dengan batu ismit. Jadi ismit ini adalah sejenis batu hitam yang dipecahkan jadi halus, dan digunakan, dipakai untuk buat jadi celak. Ini bahan untuk buat jadi celak. Ada juga bahan-bahan yang lain, tapi batu ismit ni baguslah. Kerana dia dapat, yang pertama, dua perkara Nabi sebut. Fa innahu, sesungguhnya ia mencerahkan penglihatan. Yang pertama, pakai celak ni cerah mata. Dan yang kedua adalah wayun bitus sya'ar, menumbuhkan bulu mata. Bulu mata ni pun tanda cantik jugalah, dan bulu mata Nabi juga lebat. Bulu mata Nabi juga adalah lentik. Sebagai bulu mata kita ni filter lah. Kan bulu-bulu yang ada pada rongga-rongga ataupun pada lubang-lubang yang ada pada kita ni adalah satu filter. Bulu hidung begitu juga. Dia tapis bulu mata macam tu juga. Kalau tak ada bulu mata, orang kata nampak tuyul. Tak tahulah, orang lama sebutlah. Tapi maknanya togel aja mata tu kosong, memang nampak kosong lah mata tadi, ataupun kurang akan kecantikan dia. Jadi mata itu berseri dengan adanya bulu mata. Tambah lagi mata ni dia tak ada penutup, kan? Dia tak ada penutup dan dia sensitif. Maka bulu mata itulah yang mengawal ataupun menjadikan penapis bagi mata. Dan kita ada kerdipan mata lah. Allah jadikan mata kita tu basah, kedip dia, macam wiper dia cuci. Dia cuci mata tadi tu, kan? Tujuan kedip mata tu macam cermin kita, kan? Pagi-pagi berembun begitu, ada wiper sapu. Jadi mata kita macam tu juga, buka sampai satu part kedip kita, sampai satu part kedip kita. Jadi bulu mata tadi juga jadi filter, terutama bagi keadaan orang Arab yang mereka duduk di padang-padang pasir yang kadang-kadang ada angin yang banyak, permusafiran. Mata mereka perlukan satu, maknanya penapis, dan yang ada bulu mata yang lebat, itu adalah jadi filter yang baiklah untuk mereka dalam menjalani kepada perjalanan dalam suasana geografi di padang pasir.
Sebab itu kalau kita tengok haiwan pun, unta yang tinggal di padang pasir, mereka juga tengok bulu mata dia. Bulu mata dia sangat lebat. Bulu mata dia lentik. Kerana apa? Kerana untuk mereka mampu berjalan pada keadaan ribut pasir. Ribut pasir pun dia mampu nak teruskan dia punya perjalanan. Begitu. Baik. Jadi mencerahkan penglihatan, yang ini kita tak tahulah daripada sudut saintifik, mungkin dah ada kajian, wallahu alam. Kalau tak ada, saintis boleh ambil buat kajian bagaimanakah celak boleh mencerahkan penglihatan. Adapun kita, apabila telah disebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada bukti saintifik ke, tak ada bukti saintifik ke, kita tetap percaya. Kerana itu keimanan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Baginda itu tidak bercakap dengan hawa nafsu semata, bahkan adalah wahyu yang diwahyukan, dan tidak pernah Nabi itu membohong. Maka setiap apa yang Nabi sebutkan itu pasti benar. Maka bila Nabi kata fa inna, ada penegasan lagi, sesungguhnya batu ismit itu boleh mencerahkan penglihatan. Maka kita yakin dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengkebelakangkan akal kita, walaupun kita tak ada bukti-bukti saintifik berkenaan dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki tempat celak yang digunakannya untuk bercelak setiap malam. Dalam riwayat yang lain, qablan naum, sebelum tidur. Jadi Nabi pakai sebelum tidur. Bukan orang lelaki pakai merata macam orang perempuan, hitam mata. Itu black metal. Kan? Black metal dulu habis dia pakai celak keliling mata. Bukan jalan ke sana kemari pakai celak. Tidak, Nabi pakai qablan naum, sebelum tidur. Dia jadi satu macam bentuk terapi ataupun rawatan lah. Salatan fi hadhihi wa thalathatan fi hadhihi. Hadhihi itu 3 sapuan di sini, 3 sapuan di sini. Sini itu maksudnya kanan, kiri. 3 sini, 3 sini. Jadi para ulama menggabungkan riwayat-riwayat itu, 3 kanan, 3 kiri itu macam mana? 3 sini, 3 sini itu apa yang dimaksudkan? Ada 3 pandangan. Yang pertama adalah sapu 3 kali kanan, 1, 2, 3 kanan. Kemudian sapu kiri, 1, dia ada batang celak tu kan. 1, 2, 3 belah kiri. Cara yang kedua adalah dimulakan dengan kanan, dia sebab dia ambil hadis yang lain, kanan Nabi yuhibbut tayammun, Nabi suka mengkanan-kanankan sesuatu, maka mula pun kanan, habiskan pun kanan juga. Jadi 2 kali kanan. 1, 2 kanan, kemudian 3 kali kiri, 1, 2, 3 kiri, kemudian balik-balik yang hujung sekali kanan. Jadi 3-3 juga. Tapi mula dan akhirnya dengan kanan. Dan pandangan yang ketiga kata 3 kali kanan, 2 kali kiri. 3, 1, 2, 3 kanan, kemudian 2 kali kiri, kerana melebihkan bahagian yang kanan. Itu beberapa riwayat yang adalah. Dan dalam riwayat yang lain juga disebutkan sebab yang ketiga adalah mudhibatun lil qadha. Mudhibatun lil qadha. Tadi 2 sebab kan? Yajlul basar, yunbitu sya'ar, dan riwayat yang lain sebut yang ketiga adalah mudhibatun lil qadha, menghilangkan kekotoran. Jadi hilangkan kekotoran. Ini sunnah yang jarang dibuat lah. Tapi orang perempuan biasa pakai celak, orang lelaki jarang pakai celak. Baik, hadis yang berikutnya, wabihi ilaihi qala haddatsana Abdullah ibn Sabbah al-Hashimi al-Basri qala akhbarana Ubaidullah ibn Musa qala akhbarana Israil an Abbad ibn Mansur. Ha tu maksudnya tahwilus sanad, bertukar sanad dia daripada 2 jalan riwayat. Wa haddatsana Ali ibn Hujrin qala haddatsana Yazid ibn Harun qala haddatsana Abbad ibn Mansur an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktahilu qabla an yanam bil ithmit thalathan fi kulli ainin. Wa qala Yazid bin Harun fi hadithihi inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana lahu mukhalatun yaktahilu minha 'inda an-naum thalathan fi kulli ain. Ini mendetailkan lagi hadis yang tadi. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bercelak sebelum tidur dengan batu ithmit, 3 sapuan pada setiap mata. Dan berkata Yazid bin Harun pada hadisnya, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki tempat celak. Yang saya sebut tadilah, bekas celak tu biasa tembaga tu kan. Nabi pun ada bekas celak, ada batang celak itu.
yang digunakan untuk bercelak setiap kali ingin tidur, indan naum. 3 kali sapuan pada setiap mata. Kita habiskan baca hadis ni insya-Allah. Untuk bab ini simple saja. Wa bihi ilahi qala hadatsana Ahmad bin Mani' qala hadatsana Muhammad bin Yazid an Muhammad bin Ishaq an Muhammad bin al-Munkadir an Jabir huwa bin Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bil ithmin 'inda an-naum fa innahu yajlul basar wa yumbitu sya'ar. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian bercelak mata dengan batu ithmit ketika ingin tidur, kerana ithmit itu akan mencerahkan pandangan dan menumbuhkan bulu mata. Jadi di sini dimulakan hadisnya, Nabi kata alaikum. Alaikum ini kalau dia kena tengoklah siap dia tu, amar ni, arahan alaikum ni hendaklah kalian. Hendaklah kalian ni kena tengok, kata ulama dia amrun lin nadab, satu suruhan yang membawa maksud sunat sahaja. Sebab ada alaikum yang bawa maksud wajib. Contohnya dalam ayat Quran tentang puasa, kewajipan berpuasa. Kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi amar di situ, suruhan di situ adalah hendaklah kalian berpuasa. Alaikum, diwajibkan kalian untuk berpuasa. Tapi di sini Nabi suruh pakai celak, suruhan itu adalah suruhan sunnah sahaja. Tidaklah satu kewajipan. Maknanya kalau tak celak, tidaklah dia berdosa. Tapi kalau dia pakai, buat macam Nabi, sebelum tidur pakai celak, dia niatkan ittiba' Nabi, dapat pahala sunnah. Wa bihi ilahi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Bishr bin Mufaddal an Abdullah bin Uthman bin Khusaim an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna khaira akhalikumul ithmit yajlul basar wa yumbitu sya'ar. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya khaira akhalikum, sebaik-baik celak mata bagi kalian adalah batu ithmit. Kenapa Nabi sebut khaira? Bila ada sebut khaira, maka ada di sana membuktikan adanya bahan lain yang boleh digunakan untuk jadi celak. Tapi yang terbaik sekali adalah batu ithmit itu. Kalau hancurnya tu, halusnya sangat cantik, hitamnya pun sangat pekat. Jadi itu batu yang terbaik lah. Batu ni dia ada level-level dia juga kan, ada tahap-tahap dia juga. Maka yang terbaik untuk digunakan untuk celak adalah batunya batu ithmit. Hadis yang terakhir dalam bab wabihi ilahi qala haddatsana Ibrahim bin Al-Mustamir Al-Basri qala haddatsana Abu Asim an Uthman bin Abdul Malik an Salim an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bil ithmit fa innahu yajlul basar wa yumbitu sya'ar. Sama juga, cuma hadis ini daripada Sayyidina Abdullah ibnu Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian bercelak dengan batu ithmit, sesungguhnya ia mencerahkan pandangan dan juga menumbuhkan bulu mata. Jadi habis bab celak, maka kita tahulah bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai celak waktu nak tidur, dan juga kita niatkanlah, kalau pakai kita niatkan ittiba' sunnah, ikut Nabi, kemudian untuk memohon kepada Allah untuk memberikan apa yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerah mata, kemudian bulu mata jadi cantik. Ini maskara original punya lah. Kan bulu mata jadi cantik kerana memakai celak, mengikut apa yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Insya-Allah kita jumpa lagi esok. InsyaAllah kita jumpa esok. Kita masuk bab yang baru, bab yang ke-8. Yang bab ni panjang sikit. Bab yang cerita tentang pakaian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana baginda berpakaian, apakah bentuk pakaian yang menutupi aurat baginda sallallahu alaihi wasallam, apa pakaian favorite yang Nabi suka pakai, apakah hadiah-hadiah yang diberikan oleh orang pakaian kepada Nabi. Itu nanti kita akan tengok dalam bab yang berikutnya insya-Allah. Wallahu taala a'la wa a'lam wa azza wajal. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Terima kasih semua yang bersama-sama kita pada pagi ini. Insya-Allah kita jumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.